Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 5 yang Ustaz kasih sekalian. Bertemu lagi kita sekali lagi pada PDPR kali ini pada tajuk beriman dengan hari akhirat, sambungan tajuk bahagian yang pertama pada sebelum ini. Anda boleh buka buku teks pendidikan Islam muka surat 80. Kita ingati kembali ataupun kita ulang semula pada bahagian yang pertama. Di sana ada disebutkan berkenaan dengan pengertian hari akhirat. Apa dia pengertian hari akhirat? Iaitu hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Alam hancur, manusia bangkit. Itulah hari akhirat. Kemudian manusia akan berhimpun di padang mahsyar, dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Pengakhiran kita sama ada syurga ataupun neraka. Dalilnya kita ulangi semula dalam suratul Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Itu amat dahsyatlah ya bila berlakunya hari kiamat ini. Maka hukum beriman dengan hari akhirat adalah wajib. Kerana apa? Kerana beriman dengan hari akhirat itu merupakan satu daripada rukun iman. Rukun iman ada berapa semuanya? Betul, rukun iman ada 6. Dan ini dalil daripada ayat Al-Quran berkenaan dengan kenapa kita kena beriman dengan hari akhirat. Allah sebutkan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebaikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, segala kitab dan seluruh para nabi. Ini ialah konsep iman seseorang Muslim. Apabila dia beriman, maka dia kena beriman kepada 6 perkara ini, iaitulah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, antaranya beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan juga seluruh para nabi. Okey. Dan juga pada minggu lepas, pada video sebelum ini sudah juga Ustaz terangkan berkenaan dengan nama lain hari akhirat. Hari akhirat ini selain daripada nama ini disebut juga sebagai Yaumul Qiyamah, iaitu hari kebangkitan. Kemudian Yaumuddin, maksudnya hari pembalasan. Ya, kalau dalam surah Al-Fatihah, kalau kamu ingat, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Okay, kemudian Yaumul Hisab, hari perhitungan amalan. Kemudian Yaumul Khulud, hari kehidupan abadi. Selain itu, Yaumul Hashr, hari berkumpulnya makhluk untuk dihisab. Dan nama yang seterusnya ialah Yaumul Khuruj, hari keluarnya manusia daripada kubur. Ini adalah antara nama-nama selain daripada hari akhirat yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Okey, kali ini kita masuk pula peringkat alam akhirat. Apa itu alam akhirat? Pada peringkat ini, kita makhluk Allah, ya manusia, akan menuju beberapa peringkat sebelum yang akhirnya syurga ataupun neraka. Yang pertamanya ialah kehancuran alam. Alam semesta ini akan hancur, maka semua makhluk akan dimatikan dan dihancurkan. Sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama oleh malaikat Israfil, semua akan musnah, semua akan hancur. Alam ini hancur, manusia semua akan mati. Kemudian tiupan yang kedua, semua bangkit daripada kubur masing-masing. Okey. Kemudian peringkat yang kedua apa? Peristiwa kebangkitan.
semua makhluk yang mati akan dihidupkan semula, daripada manusia yang pertama zaman Nabi Adam sehinggalah manusia yang terakhir daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu akan dibangkitkan. Yang ketiga, perhimpunan di padang mahsyar. Apabila semua bangkit, semuanya menuju satu tempat yang dinamakan sebagai mahsyar. Di situ semua makhluk dihimpunkan. Semua manusia akan dihimpunkan untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Ya. Dan disitulah akan ditimbang amalan kita oleh satu makhluk Allah juga, namanya mizan, timbangan. Dan yang keempat, perhitungan amalan. Setiap manusia akan dihitung amalannya ketika di dunia. Maka sesiapa yang banyak mengamalkan, sesiapa yang banyak berbuat kebaikan, dia solat, dia puasa, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan yang diwajibkan oleh Allah, yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka alhamdulillah dia mempunyai kesudahan yang baik. Tetapi barang siapa pula yang amalannya semasa di dunia itu banyak yang buruk, wal ya'udzubillah, ya, dia akan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu perhitungan amalan. Dan yang kelima, syurga dan neraka. Ada yang sebahagian masuk ke dalam syurga, balasan syurga kepada mereka yang beramal soleh. Dan ada juga yang masuk ke neraka, iaitulah balasan azab neraka bagi yang melakukan kejahatan, melakukan dosa ketika di dunia. Ini 5 peringkat ini merupakan peringkat alam akhirat, yang mananya setiap peringkat ini dia akan menuju akhirnya nanti, iaitu ke syurga ataupun ke neraka. Baik, murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, apa pentingnya beriman dengan hari akhirat ini? Kita lihat kepentingan beriman dengan hari akhirat, iaitulah kita percaya bahawasanya hari akhirat itu akan berlaku. Kita betul-betul beriman, kita betul-betul percaya dalam hati kita hari akhirat itu akan berlaku. Pentingannya ialah, yang pertama, mendorong manusia melakukan amal soleh untuk mendapatkan ganjaran syurga. Dia tahu bahwasanya hidup di dunia ini sementara sahaja. Jadi dia persiapkan semasa berada di dunia ini dengan ilmu pengetahuan. Dia tahu macam mana mau solat, dia tahu macam mana melaksanakan ibadah, berbuat baik kepada ibu bapa, kepada guru, kepada kawan-kawan, kepada orang lain. Maka itu juga adalah melakukan amal soleh. Semuanya untuk apa? Semuanya adalah untuk mendapatkan ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang kedua ialah menimbulkan rasa gerun untuk melakukan dosa yang boleh mengakibatkan balasan neraka. Jadi sekiranya dia mau buat dosa, dia takut. Kenapa? Kerana dia beriman bahawasanya hari akhirat nanti dia akan masuk ke dalam neraka sekiranya dia melakukan perkara dosa itu. Maka dia tidak akan jadi untuk melakukan kejahatan yang boleh mengakibatkan mendatangkan dosa. Yang ketiga, menjadikan kita berhati-hati pada setiap percakapan dan perbuatan. Dia mau cakap yang buruk, ini dah baik ni. Allah dengar apa yang kita cakap. Allah nampak apa yang kita buat. Ya, maka setiap percakapan, setiap perbuatan kita akan jaga. Biar cakap yang baik saja, biar buat yang baik sahaja. Ya, dan yang keempat, meninggalkan perbuatan yang sia-sia yang merugikan. Kenapa? Perbuatan yang sia-sia ini akan membuang masanya sahaja, akan membuang masanya begitu sahaja. Maka eloklah masa yang ada itu diisi dengan perkara yang berfaedah. Kerana kita tidak tahu bilakah masa kita ini akan sampai untuk meninggal dunia. Ya, oleh itu tinggalkan perbuatan yang sia-sia yang boleh merugikan.
Dan yang kelima, melazimi istighfar dan selalu bertaubat. Murid-murid tahu apa itu istighfar? Istighfar itu ialah memohon ampun kepada Allah. Lafaznya macam mana? Astaghfirullah. Itu adalah lafaz istighfar. Cuba sebut sama-sama. Astaghfirullah. Ya, itu adalah istighfar. Iaitulah aku memohon ampun kepada Allah dan selalu bertaubat. Jadi kelima-lima perkara ini merupakan kepentingan beriman dengan hari akhirat. Bila kita percaya, bila kita beriman kepada hari akhirat, maka kelima-lima ini ialah apa yang kita akan rasa dan kita akan laksanakan sebagai persediaan kita untuk menuju ke alam akhirat. Baiklah, murid-murid sekalian, sebagai akhirnya kita seperti biasa ada aktiviti bertulis, iaitu Ustaz mahu kamu bina sebuah peta minda dalam bentuk carta alir. Okey. Siapa yang tidak tahu carta alir, dia boleh search dalam Google apa itu carta alir. Peringkat alam akhirat. Tadi ada 5 peringkat kan? Okey. Senang sahaja buat carta alir peringkat alam akhirat. Kemudian hantarkan kepada Ustaz tugasan kamu dalam bentuk gambar dan Ustaz akan semak satu persatu. Baiklah, itu sahaja untuk PDPR kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada PDPR akan datang. Ustaz harap kamu dapat melaksanakan tugas. Salam hormat daripada Ustaz. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.